Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilaha illa anta wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa hidayatul musannah wa la quwwata la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anna ولهم الملائكة المقربين وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أسرار رحمتك يا رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا وتمم لساننا قال الشيخ المسلم لنا معنا في الدارين آمين. Dan mana asal pada zatnya itu bahwasanya zat Allah Ta'ala tiada bersusun ia daripada beberapa juzuk dan tiada baginya lain dari yang lain daripada Allah Ta'ala itu zat seperti zat Allah. Dan makna asal pada zat. Sebagaimana maklum, wahdaniyat ialah maknanya zat Allah Ta'ala itu satu, sifat Allah Ta'ala itu asal, perbuatan dia pun asal. Asal pada zat, asal pada sifat, asal pada af'an. Maka apakah yang dimaksud, apa makna katanya asal pada zat? Katanya dan makna asal pada zat itu zat Allah, zat yang asal, asal pada zat maknanya zat Allah Ta'ala itu zat yang asal, asal pada zat maknanya zat Allah Ta'ala itu zat yang asal. Maknanya bahwasa zat Allah Ta'ala itu tiada bersusun ia zat Allah daripada beberapa juzuk. Daripada beberapa juzuk. Ini satu makna. Ini satu makna. Dan makna yang kedua pulanya, dan tiada bagi lain dan tiada baginya yang lain daripada Allah itu zat seperti zat Allah Ta'ala. Ini makna yang kedua. Ini makna yang kedua. Tiada baginya yang lain daripada Allah itu zat seperti zat Allah Ta'ala. Ini makna yang kedua. Jadi maknanya asal pada zat itu mengandungi dua makna. Mana asal pada zat itu mengandungi dua perkara. Dua makna. Satu maknanya zat Allah tiada bersusun ia daripada beberapa juzuk. Itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua, tiada baginya yang lain daripada Allah zat seperti zat Allah. Itu makna yang kedua. Tengok dia katanya bahwasanya zat Allah Ta'ala itu bahwasa zat Allah Ta'ala tiada bersusun ia zat Allah daripada beberapa juzuk. Tiada bersusun daripada beberapa juzuk. Dan jadi maknanya nak cerita kata zat Allah Ta'ala itu tidak bersusun. Sebab
kalau benda yang jenis bersusun daripada beberapa juzuk tu dikatakan jisim. Sebab kalau zat yang bersusun daripada beberapa juzuk itu dikatakan jisim. Jadi maknanya sini zat Allah tiada bersusun daripada beberapa juzuk. Tiada bersusun daripada beberapa juzuk, dengan sebab itulah tidak terima belah bagi. Makna yang itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua pulanya, dan tiada baginya bagi Allah yang lain daripada Allah zat seperti zat Allah. Maknanya tidak ada zat yang lain daripada Allah menyerupai dengan zat Allah. Tidak ada zat yang lain, zat bagi yang lain daripada Allah yang seperti dengan zat Allah, tidak. Kalau ada, maknanya jadi dua Tuhan. Kalau ada zat satu lagi seperti zat Allah jadi Tuhan, maka zat yang lain satu lagi pun jadi Tuhan juga. Jadi dua. Makna yang keduanya ialah nak cerita katanya tidak ada zat yang lain yang seperti zat Allah, tidak ada. Adapun zat yang lain yang tidak serupa dengan zat Allah ialah zat makhluk, itu ada. Zat yang lain daripada zat Allah yang tidak seperti, tidak sama, tidak serupa dengan zat Allah, itu banyak. Ialah zat-zat makhluk. Zat yang lain daripada zat Allah yang tidak seperti dengan zat Allah ialah zat makhluk, ini banyak. Ada lagi pulanya banyak yang kita menafinya ialah zat yang seperti zat Allah tu tidak ada. Zat yang lain yang seperti dengan zat Allah tidak ada. Dengan sebab itulah Tuhan ada satu saja. Tidak ada dah zat Tuhan yang kedua, yang tiga tu tidak ada. Hanya ada satu saja. Jadi dua makna daripada makna asal pada zat. Satunya menafikan bersusun zat Allah Ta'ala. Tiada bersusun tu makna menafi. Menidakkan. Menidakkan. Dengan katanya tiada bersusun. Mana zat Allah tak bersusun. Daripada beberapa juzuk. Mana dinafikan, menafikan bersusun oleh zat Allah. Maknanya yang kedua, tiada ada baginya, maknanya menafikan zat satu lagi yang jadi Tuhan. Menafikan zat yang satu lagi yang jadi Tuhan juga tu dinafikan. Hanya zat yang jadi Tuhan tu satu saja, ialah zat Allah Ta'ala. Maka apabila dah nyatanya begitu, maka kita tengok kat tepi. Kat tepi dia katanya qauluhu, bahawa zat Allah Ta'ala tiada bersusun ia daripada beberapa juzuk. Qauluhu, bahawasanya zat Allah Ta'ala tiada bersusun daripada beberapa juzuk. Iaitu isyarat kepada menafikan kam muttasil pada zat. Katanya tidak bersusun. Tidak bersusun tu maknanya menafikan kam muttasil pada zat. Apa makna kam muttasil pada zat? Yani bilangan yang berhubung segala juzuk. Iaitu melazimkan bahawa zat Allah Ta'ala itu tiada berjisim. Jadi katanya tidak bersusun tu
Ini nak isyarat kepada katanya nafi kam muttasil pada zat. Kemudian apa makna kam al-muttasil pada zat? Yani bilangan. Yani bilangan. Bilangan tu makna bagi kam. Yani bilangan. Bilangan tu makna bagi kam. Yang berhubung itu makna bagi al-muttasil. Yang berhubung itu makna bagi muttasil. Dia kam tu mana bilangan. Sebab tu bahasa Arab kalau kita nak tanya berapa, kita tanya kam. Kam samanuhu, berapakah harganya? Kam samanuhu, berapakah? Kalau nak tanya berapa tu, bahasa Arab guna kam lah. Sebab kata kam tu ialah bilangan. Itu kam. Kalau satu lagi kaif. Kalau kaif itu maknanya kelakuan. Kalau kaif itu makna kelakuan. Sebab tu nak tanya apa khabar, kena tanya kaifa. Sini kam. Kam tu makna bilangan. Kita dah maklum apa maksud dengan kata bilangan. Minggu lepas kita dah sentuh masalah bilangan. Ialah itu separuh daripada perhimpunan barang yang di atas dan barang yang di bawah. Seperti lima, kita lima separuh barang di atas dan barang di bawah. Maknanya lima atas pada lima tu 6, bawah pada lima tu 4. 5, 4 jadi 10, 10 tu separuh dianya 5. Itu kam maknanya bilangan. Berhubung segala juzuk. Kam bilangan 1, 2, benda tu ada 2. Benda tu ada 2, ada 3 ke atas. Dah. Lepas tu berhubung segala juzuk. Dia kira begini, kam tu dia ada 2, kam muttasil dan kam munfasil. Munfasil tu lagi akan datang, maknanya bercerai. Bercerai, bilangan yang bercerai. Kalau kam munfasil mana bilangan yang bercerai, jadi maknanya beginilah. Muttasil, munfasil, muttasil mana berhubung, sambung. Mana berhubung, mana sambung. Lepas tu kalau munfasil maknanya cerai. Kita nak ingat mudahnya. Kalau muttasil ni dia asalnya wasal. Waw, sad, lam. Wasal. Kalau kita belajar ilmu tajwid, kalau kita baca Quran, guru katanya sini tak boleh wakaf, mesti kena wasal. Wasal maknanya sambung. Di sini tak boleh wakaf, mesti sambung. Tu sambung, hubung. Tu mana wasal. Daripada asal wasal itulah jadi muttasil. Jadi muttasil, berhubung. Lepas tu bilangan 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu benda yang kita bilang tu, satu-satu daripada benda yang kita bilang tu bersambung-sambung antara yang ni dengan yang satu lagi. Contohnya telur, kita katanya telur sebiji. Sebiji telur. Apabila kita rebus, apabila kita rebus dan itu, kita katanya kalau kita nak belah 2, boleh ke tidak? Nak belah. Bukan kita dah belah. Apabila kita nak belah 2,
Boleh ke tidak? Boleh. Nak belah 10, nak bagi 10, nak jadi 10, boleh juga. Maka kalau kita katanya belah 2, 2 tu dah bilangan. Telur sebiji. Kalau kita kata ni 2, buat 2 belah. Maka kalau kita fikir katanya ada 2 belah, maka sebelah nu dengan sebelah ni bersambungan. Sebelah nu dengan sebelah ni bersambungan. Maka itu jadi katanya kam muttasil, berbilangan yang berhubung juzuk dia. Macam badan kita ni lah. Badan kita tu beberapa juzuk kan? Ada banyak juzuk. Ada banyak juzuk. Badan kita, sebuah badan kita ni ada banyak juzuk. Maka satu-satu juzuk daripada badan kita ini bersambungan antara setengah dengan setengah. Bersambungan antara setengah dengan setengah. Maka itulah katanya berhubung segala juzuk. Berhubung segala juzuk. Juzuk ada berapa? Sekurangnya juzuk tu nak jadi bersusun tu sekurangnya 2. Sekurang nak jadi berbilangan tu sekurangnya 2. Maka 2 juzuk tu antara satu ni dengan satu lagi tu berhubung. Itu dikatakan kam muttasil. Dengan sebab berhubung ni lah. Kalau ada berhubung, kalau juzuk tu banyak berhubung, jadi besar. Kalau juzuk tu tak banyak sangat berhubung, maka kalau juzuk tu tak banyak, maka jadi kecil. Kalau juzuk yang berhubung-hubung tu banyak, maka jadi besar, jadi panjang, jadi lebar, jadi tebal. Tengok cara hubung lah. Hubung-hubung banyak juzuk, maka jadi tebal, tidak pun jadi tebal, tidak pun jadi panjang, jadi lebar, jadi tebal, jadi panjang. Dengan sebab berhubung beberapa juzuk. Ada banyak juzuk, jadi suatu benda, suatu zat mempunyai beberapa juzuk. Dan segala juzuk dia tu sambung antara satu dengan satu lagi. Itu dikatakan kam muttasil. Adapun kam munfasil, kam munfasil seperti kita katanya, maknanya benda yang berbilangan yang bercerai. Bilangan yang bercerai dengan maknanya apabila kita kata apabila kita kata 2, kita bilang suatu tu katanya ada berapa? Ada 2. Kita cuba tengok sini, pen ni ada berapa? Pen ni ada berapa? Jawabnya ada 2. 2 tu bilangan. Berapa pen ni? Cuba kira, bilang 1, 2, ada 2. Yang ni 1, yang ni 1. Yang ni 1, yang ni 1. Maka 2. 2 tu berbilangan kan? 2, 3, 4. Itu berbilangan. Maka yang ni dengan yang ni tidak bersambungan. Tidak bersambungan. Kalau rupanya begini, ini rapat saja, bukan sambung. Kalau begini, ini rapat, bukan sambung. Ni tidak bersambungan, tidak berhubungan, bahkan bercerai. Ini asing, ini asing. Tapi 2 ke tidak? 2. Contoh gitu. 2 ke tidak? 2. Berbilang ke tidak? Jawabnya berbilang. Tetapi yang ni asing, yang ni asing. Tidak berhubungan. Kalau kita hipitnya begini, kalau kita hipitnya begini, ini pun tak panggil berhubung, ini tak panggil sambung juga. Hanya panggil dekat, rapat. Begitu saja. Maka jadi maknanya kalau kam munfasil tu bilangan juga. Jadi benda yang kita bilang tu masing-masing duduk. Mudah katanya berasing-asing. Maka jadi kam muttasil, jadi kam munfasil. Kalau orang tanya, anak kau dah dapat berapa orang anak?
kau dah dapat berapa orang anak? Dia jawab katanya 5. 5 masalah. Maka 5 tu bilangan ke tidak? Jawabnya bilangan. Maka bagaimana 5 orang, maka masing-masing kan? Asing-asing. Dah. Maka itu dikatakan kam munfasil. Kam munfasil. Begitu. Adapun kam muttasil. Kam muttasil. Dia benda yang kita bilang tu. Benda yang kita bilang. Ada berapa? Ada 2. Ada berapa? Ada 3. Ada berapa? Ada 4. Maka benda yang kita bilang tu 2, 3, 4 tu. Benda tu berhubung setengah dengan setengah. Ada sambungan, ada hubungan. Tidak berasing, tidak bercerai, tidak putus. Maka itu dikatakan kam muttasil. Tengok. Dia katanya iaitu bahawasa Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala tiada bersusun daripada beberapa juzuk, iaitu isyarat kepada nafi kam muttasil pada zat. Apa makna kam muttasil? Yakni bilangan yang berhubung segala juzuk. Juzuk-juzuk itulah benda yang kita bilang. Juzuk ada berapa juzuk? Ada 2, ada 3, ada 4. Juzuk yang kata ada 2 tadi, juzuk ni berhubungan. Apabila katanya iaitu menafikan kam muttasil, iaitu menafikan kam muttasil, iaitu menafikan kam muttasil. Kata tidak bersusun tu ialah menafikan kam muttasil. Melazimkan, itu beri makna lazim katanya bahawa zat Allah Ta'ala itu tiada berjisim, bukan jisim. Zat Allah bukan jisim. Sebab jisim-jisim ini ialah yang bersusun daripada 2 juzuk ke atas. Jadi maknanya, maksud dengan katanya zat Allah Ta'ala tiada bersusun, zat Allah Ta'ala tiada bersusun, makna kata nafikan muttasil pada zat tu, nak cerita katanya zat Allah bukan jisim. Itu ya dah. Zat Allah bukan jisim. Maka barang siapa-siapa i'tikad bahawa Allah Ta'ala menyalahi dengan makhluk pada zat. Dengan mana zat Allah Ta'ala bukan jisim. Tak macam kita. Zat kita ialah jisim. Zat Allah Ta'ala bukan jisim. Itu maknanya dia i'tikad menafikan kam muttasil pada zat. Ialah diri menafikan kam muttasil pada zat. Adapun badan kita ni jisim. Adapun badan kita ni jisim. Dengan sebab bersusun daripada beberapa juzuk. Tengok rambut berhubung dengan kepala, kepala berhubung, sambung-sambung antar juzuk-juzuk. Maka satu juzuk tu bukan katanya kepala satu juzuk, tangan satu juzuk. Bukan kita kira begitu. Maknanya kecil-kecil. Jadi kalau kita katanya badan kita satu badan ni bersusun daripada dah berjuta-juta juzuk. Jadi maksud daripada katanya tiada bersusun daripada beberapa juzuk, maksud dengan kata nafikan muttasil pada zat, maknanya nak cerita katanya zat Allah itu bukan jisim. Nak cerita begitulah. Maka sini dah masuk di dalam makna mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Itulah maknanya tujuan nak cerita katanya tiada bersusun daripada beberapa juzuk, atau dikatakan menafikan kam muttasil pada zat, maknanya lazim tu maknanya nak cerita kata zat Allah Ta'ala bukan jisim macam kita. Itu dah masuk dalam tu dah. Kita katanya orang yang beriktikad kata zat Allah tak seperti zat kita.
Tu mana dia menafikan kam muttasil dah tu. Dia ada i'tikad katanya Allah Ta'ala bukan berjisim semacam macam zat kita. Walaupun dia tak faham makna istilah sekalipun. Apa dia tak faham makna kam muttasil pada zat. Tetapi kalau tanya Allah Ta'ala berjisim macam kita ke tidak, dia jawab kata tidak. Itulah menafikan kam muttasil. Itulah mana kata tiada bersusun ia daripada beberapa juzuk. Begitu. Sebab zat Allah bukan jisim. Jisim-jisim benda bersusun daripada beberapa juzuk. Zat Allah bukan jisim. Macam kita maklum, sebagaimana kita maklum dari sifat mukhalafah. Zat Allah bukan jisim. Sebab dia bukan makhluk. Zat makhluk ni berjisim. Jisim-jisim. Jisim itu ialah benda yang bersusun daripada beberapa juzuk. Jadi maknanya, kalau kita kira tu, dia hubung balik dengan awal-awal sifat yang kita belajar. Zat Allah tidak serupa dengan zat makhluk. Mukhalafah, sifat mukhalafah, mana zat Allah Ta'ala tidak menyerupai dengan zat makhluk. Zat makhluk pun tidak menyerupai dengan zat Allah. Dengan mana zat makhluk ini jisim, zat Allah bukan jisim. Begitu. Sebab apa boleh katanya tidak sama? Sebab Allah Ta'ala qadim, makhluk baru. Allah Ta'ala qadim, makhluk baru. Dia kembali pada sebab kenapa Allah Ta'ala qadim? Sebab ada yang wajib. Kembali pada sifat wujud. Begitulah. Dan katanya tiada bagi yang lain daripada Allah Ta'ala itu zat seperti zat Allah Ta'ala. Iaitu isyarat kepada menafikan kam munfasil pada zat. Yakni bilangan yang bercerai. Nak begitu ya? Yakni bilangan yang bercerai. Yakni bilangan yang bercerai. Yakni bilangan yang bercerai. Macam tadi. Benda bilangan 2, 3. Ada berapa? Ada 2. Maka benda yang kita bilang 2 tu tidak bersama-sambungan. Masing-masing asing-asing. Masing-masing. Rumah, kau ada berapa buah rumah? Ada 2 buah rumah. Maka rumah nu 1 buah, yang ni 1 buah. Maka masing-masing tidak bersambungan. Jadi bilangan benda yang kita bilang 1 ni 1 nu tidak bersambungan. Itu jadi bilangan munfasil. Lepas tu apa maksud dengan kata kam munfasil, menafikan kam munfasil? Iaitu menafikan ada banding-bandingan bagi pada zat Allah. Nak cerita katanya, nak bagi kita, nak cerita katanya kam nafi kam munfasil tu, nak cerita kata tidak ada zat yang lain yang sama dengan zat Allah. Dengan maknanya zat yang jadi Tuhan itu satu, zat yang lain tidak ada zat yang jadi Tuhan. Bukan dia Tuhan. Sebab kalau katanya zat Allah Ta'ala satu jadi Tuhan, ada zat lain lagi seperti zat Allah, maknanya Tuhan ada 2. Kalau kita kata zat Allah Ta'ala dah satu jadi Tuhan, bersifat dengan sifat kamalat, jadi Tuhan juga. Itu zat Allah Ta'ala, zat yang bersifat dengan sifat kamalat, bersifat dengan sifat istighna dan iftikar. Zat Allah Ta'ala ialah Tuhan. Lepas tu kita kata ada zat, 2 zat lagi atau 1 zat lagi jadi Tuhan juga. Bersifat dengan sifat istighna dan iftikar juga.
fardunya begitu. Maknanya orang tu i'tikad kata Tuhan ada dua. Tuhan ada dua, ada tiga. Maka kita menafikan kam muttasil pada zat, maknanya kita i'tikad kata zat yang jadi Tuhan itu satu saja, ialah zat yang namanya Allah. Zat yang jadi Tuhan itu satu saja, ialah zat yang namanya Allah. Begitulah. Jadi di sini maknanya nak menafikan nak menafikan ada Tuhan yang satu lagi lain pada Allah. Nak menafikan ada Tuhan yang lain daripada Allah. Itu tujuan katanya menafikan kam munfasil pada zat. Itulah. Jadi maknanya setengah-setengah mereka tu dia katanya kam muttasil kam munfasil. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diajarkan dengan perkataan kam muttasil kam munfasil. Memanglah dia tak ajar. Dia tidak adalah istilah begini itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada istilah macam ni. Tetapi kita tengok nak apa maksud dengan kata nafikan muttasil, nak cerita kata zat Allah satu, zat yang jadi Tuhan itu satu. Zat yang jadi Tuhan itu satu ialah zat Allah. Zat yang lain tidak ada yang jadi Tuhan. Hanya makhluk Allah Ta'ala kesemua. Maka tilik kepada katanya, apa maksud dengan kata nafikan muttasil? Apa maksud dengan kata nafikan munfasil? Apa maksud dengan kata nafikan munfasil pada zat? Ialah tidak ada Tuhan yang lain daripada Allah. Tidak ada Tuhan yang lain daripada Allah. Adakah tidak diajar oleh Nabi? Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada zat yang lain yang jadi Tuhan seperti Allah. Adakah benda itu diajar oleh Nabi? Memanglah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab makna tauhid. Makna tauhid tidak ada zat yang lain pada Allah, tidak ada, tiada yang jadi Tuhan melainkan Allah. Maka benda itu diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pengertian katanya tidak ada zat yang lain daripada Allah yang jadi Tuhan seperti Allah itu senang nak panggilnya, diletakkan dengan satu panggilan jadi istilah. Kata nafikan munfasil pada zat. Senang nak panggilnya. Tidak ada Tuhan yang lain daripada Allah. Apa kita panggil dalam makna istilah kita? Nafikan munfasil pada zat. Seperti belajar tajwid lah. Ikhla, ikhfa. Kalau guru tajwid, dia baca-baca, salah sini ikhfa. Senang. Baca-baca, salah sini iklab. Gunnah, sini kena gunnah. Sini kena mat munfasil 6 harakat. Berapa harakat? Katalah. Jadi maknanya panggilan pada istilah. Maka kita tidak apa dia? Kita tidak marah kepada istilah, panggilan istilah, janji makna yang dimaksud dengan kataan istilah tu apa dia daripada Nabi ke tidak. Kalau kata nafikan munfasil pada zat, Nabi tak pernah kata dengan kataan gini. Sungguhlah, betul lah. Tetapi kita orang belajar di sini, kita cakap kata nafikan muttasil munfasil pada zat. Apa maksud dengan kataan gitu? Maksudnya nak menafikan Tuhan yang lain daripada Allah. Nak menafikan Tuhan yang lain daripada Allah. Menafikan Tuhan yang lain daripada Allah diajar oleh Nabi ke tidak? Diajar oleh Nabi. Perkara tu maksudnya perkara tu diajar oleh Nabi. Cumanya ulama letak panggilan. Senang nak tuju. Seperti dalam tajwid. Senang nak tuju, sini panggil iklab, sini panggil ikhfa.
Sini panggil gunnah. Begitu. Senang nak tuju, senang nak cerita. Begitu. Macam kita dapat anak seorang, kita letak nama. Kalau tak nak letak nama, boleh ke tidak? Boleh lah, tapi susah nak panggil lah. Susah nak panggil. Susah nak panggil kalau tak ada nama. Boleh ke tidak kalau tak ada nama? Boleh. Asalkan ada anak ya. Tak letak nama pun boleh, tapi susah nak panggil. Begitu. Maka di sini letak istilah untuk nak senang dituju, dipanggil. Itu saja. Padahal maksud tidak terlari daripada apa yang diajar oleh Nabi. Sebab yang katakan muttasil, menafikan muttasil pada zat pun, tikad kata zat Allah bukan jirim, tak seperti makhluk. Zat Allah tidak seperti makhluk. Sebab kalau makhluk tu jisim, zat Allah bukan jisim, tak seperti dengan makhluk. Ini masuk dalam kata laisa kamitslihi syai'un. Kenapa tidak ada pada zaman Nabi? I'tiqad kata zat Allah tak seperti makhluk, ada ke tidak? Ada ke tidak pada zaman Nabi? Ada. Cumanya nak bagi nyata katanya zat Allah, kenapa dia tak sama dengan zat makhluk? Zat Allah kenapa dia tak sama dengan zat makhluk? Sebab zat makhluk ni jisim, senang kita nak cakap. Kenapa tak sama? Kalau tidak katanya jisim jirim, tak letak panggilan gitu, zat makhluk ni jenis jisim, jenis jirim, kalau tak panggilnya begitu, kalau orang tanya kenapa tak sama zat Allah dengan zat makhluk? Nak cerita macam mana? Itulah. Sebab tu kepanggil tu zat makhluk benda berjisim. Zat Allah bukan jisim. Jisim ni apa dia? Benda yang bersusung daripada beberapa juzuk. Ada banyak juzuk. Begitu. Tengok batu, keping batu, seketul batu. Ada banyak juzuk. Tengok apabila dihancurkan jadi macam bedak. Jadi macam debu tu, tengok jadi banyak sangat. Kecil-kecil daripada batu besar, masalah dihancurkan jadi kecil-kecil jadi debu. Banyak juzuk. Nak ceritanya begitu. Maka, nak maksud daripada katanya wahdaniyat pada zat, nak cerita katanya Allah Ta'ala bukan jisim. Zat Allah Ta'ala bukan jisim. Dan satu lagi nak cerita katanya zat yang jadi Tuhan itu yang bersifat dengan sifat uluhiyah. Zat yang bersifat dengan sifat uluhiyah itu satu zat saja, ialah zat yang namanya Allah. Zat yang lain daripada zat Allah tidak bersifat dengan sifat ketuhanan. Zat yang lain daripada Allah tidak bersifat dengan sifat ketuhanan. Maka bukan Tuhan. Jadi Tuhan satu, yang lain makhluk dia semua. Itulah kita nak i'tiqadnya. Cumanya letak panggilan istilah. Begitu. Kat tepi itu kita sampai di situ dulu. Lepas tu nanti kita masuk balik pula. Kat tepi itu nanti kita masuk balik pada kata dan katanya tiada berbilang sifat Allah Ta'ala ila akhir. Nanti kita masuk balik pula. Kita tengok kat dalam dulu. Dan sebelah dalam. Dan makna asal pada sifat itu, bahwasanya tiada berbilang sifat Allah Ta'ala daripada satu jenis. Seperti dua kudrat dan dua iradat dan dua ilmu. Itu satu.
Dan tiada bagi yang lain daripada Allah itu sifat seperti sifat Allah. Asa pada sifat pun wahdaniyat, pada sifat pun mengandungi dua makna. Nafikan muttasil munfasil pada sifat juga. Tetapi kam muttasil munfasil pada sifat huraiannya begini. Tengok dia katanya dan makna asa pada sifat itu bahwasanya tiada berbilang sifat Allah Ta'ala daripada satu jenis. Maksudnya sifat Allah Ta'ala tu banyak jenis. Sifat Allah Ta'ala banyak tu banyak jenis. Banyak tu banyak jenis. Sebab kita bilangnya begini, kudrat satu jenis sifat. Iradat satu jenis sifat. Ilmu satu jenis sifat lain pula. Kudrat satu jenis sifat. Iradat satu jenis sifat. Ilmu satu jenis sifat pula. Lain pada iradat, lain daripada kudrat. Sifat lain-lain. Begitu. Maka yang kata sifat kamalat Allah Ta'ala itu banyak. Apa makna banyak? Jenis-jenis tu banyak. Tapi di satu jenis tu ada satu. Satu jenis ada satu. Nak bagi bandingan makhluk Allah Ta'ala ada banyak jenis. Makhluk Allah Ta'ala ada banyak jenis. Nak bagi faham mana jenis. Makhluk Allah Ta'ala ada banyak jenis. Jenis manusia, jenis lembu, jenis kambing, jenis unta, jenis burung, jenis ikan. Banyak kan jenis. Lepas tu jenis lembu bukan jenis kambing, bukan jenis kuda. Kuda satu jenis. Kambing satu jenis. Maka kambing ada jenis kambing ada beberapa nauk pula, beberapa bagai. Biri, kambing, kibas, kharuf, banyak pula nauk dia. Ayam satu jenis. Ayam satu jenis. Maka nauk dia banyak pula. Begitu. Maka kita katanya satu jenis boleh jadi ada banyak nauk dia, boleh afrad dia boleh jadi ada satu. Artinya boleh jadi tidak ada. Tengok, kita kata manusia satu jenis makhluk Allah Ta'ala kan. Banyak ke tidak sekarang? Banyak. Tetapi pada zaman dulu, belum pada Allah Ta'ala menjadikan isteri bagi Nabi Adam. Pada zaman dulu, pada masa Allah Ta'ala sudah menjadikan Nabi Adam dan belum menjadikan isterinya Hawa, jenis manusia dah ada ke tidak pada zaman itu? Dah ada. Ada berapa? Ada satu. Kan? Jenis manusia apabila Allah Ta'ala sudah menjadikan Nabi Adam, dah menjadikan Nabi Adam, tetapi zaman tu zaman. Nabi Adam dah diadakan, dijadikan dan belum, padahal Allah Ta'ala belum jadikan akan isterinya Hawa. Maka jenis manusia, nak tanya jenis manusia ada ke tidak pada zaman itu? Jawabnya ada. Dah ada jenis manusia. Ada berapa? Satu saja. Kan? Bukan ramai macam sekarang. Ada
Satu saja. Siapa? Nabi Adam. Ha. Maka itu nak cerita katanya jenis. Maka sifat yang kita cakap kata sifat Allah Ta'ala banyak pada jenis. Kan? Banyak pada jenis. Satu-satu jenis tu ada berapa? Satu. Itulah makna katanya tiada berbilang pada sifat, tiada berbilang daripada satu jenis. Di satu jenis tu ada satu sifat. Satu jenis satu jenis satu. Kita tengok jenis manusia asalnya apabila Allah Ta'ala menjadikan ada seorang saja. Belum pada Allah Ta'ala menjadikan Hawa kan. Lama-lama pula Allah Ta'ala menjadikan akan isteri Nabi Adam ialah Hawa. Maka manusia ketika itu dah ada dua. Jenis manusia ada dua pada zaman itu kan. Pada zaman tu jenis manusia ada dua. Belum pada jadi Hawa, jenis manusia ada berapa? Ada satu. Begitu. Tapi sekarang berjuta-juta jenis manusia. Itu maknanya banyak sifat Allah Ta'ala yang kata banyak jenis. Jenis kudrat lah, jenis iradat lah, jenis ilmu lah. Katalah. Tapi kudrat tu ada berapa? Ada satu saja. Ada satu saja. Iradat ada berapa? Ada satu saja. Ilmu ada berapa? Ada satu saja. Jadi satu jenis sifat, satu sifat. Satu jenis sifat, satu sifat. Itu makna itu salah satu daripada makna kata tiada berbilang pada sifat. Tiada berbilang pada sifat, makna yang pertama dianya tiada berbilang sifat Allah Ta'ala daripada jenis, daripada satu jenis seperti dua kudrat, dua iradat dan dua ilmu. Maka inilah tengok kat tepi dia katanya dan katanya tiada berbilang sifat Allah Ta'ala yang akhir, iaitu isyarat kepada nafikan muttasil pada sifat. Menafikan kam muttasil pada sifat. Jadi panggilan. Tiada berbilang sifat Allah pada satu jenis itu panggilan istilah panggil apa? Apa panggilan? Menafikan kam muttasil pada sifat. Panggilnya begitu. Tengok. Anak adik dan anak abang tu jadi panggil sepupu. Begitulah. Apabila seorang tu berkahwin, yang lelaki tu panggil suami. Yang perempuan tu panggil isteri. Panggilannya. Panggilan. Maka itu dipanggil dengan nama kata nafikam muttasil pada sifat. Panggilan begitu. Kalau orang tak tahu panggilan pun tak salah. Janji dia i'tikad katanya Allah bersifat dengan kudrat dengan satu kudrat. Dah jadilah. Walaupun dia tak tahu panggilan istilah sekalipun. Tapi dia i'tikad kudrat Allah Ta'ala ada berapa? Ada satu saja. Begitulah. Maka untuk hari ini kita akhir di situ. Pada katanya dan tiada bagi yang lain daripada Allah Ta'ala itu sifat seperti sifat Allah. Kita akhir di situ. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina وأعرفنا ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.